Okey, bersambung lagi kita. Sebelum saya sambung poin yang dibincangkan tadi, saya nak menjelaskan lagi tentang bagaimana bentuk tugasan yang perlu dihantar. Okey, saya telah nyatakan bahawa hantar dalam bentuk PDF. Tujuannya adalah supaya kawan-kawan lain tidak copy paste. Ini pernah berlaku bila hantar dekat Microsoft Teams. Itu kelemahan sistem lah. Okey, so lakukan dalam bentuk PDF. Kemudian namakan fail itu bermula dengan nama anda supaya senang untuk dicari, attendance untuk saya nyatakan tick. Okey. Tugasan ini seperti mana yang saya beritahu akan membantu anda menjawab alternative assessment nanti. Mungkin markah dia memang tidak dikira sekarang tetapi sangat berguna nanti pada musim alternative assessment. Okey. Jangan lupa PDF dan dinamakan dengan bermula nama anda, kemudian nyatakan latihan minggu ke-8. Nama anda dan latihan minggu ke-8. Ini minggu ke-8 kalau tak silap saya. Kalau salah tolong betulkan. Saya dah lost track. Okey. So faktor pertama yang memunculkan mazhab akidah adalah isu perbahasan qada qadar. Faktor kedua adalah isu perbahasan tentang pembuat dosa. Ini ada kaitan dengan perkembangan mazhab yang disebabkan faktor politik. Mazhab yang disebabkan faktor politik, apa dia mazhabnya? Mazhab Khawarij dan Syiah. Okay? So, faktor kedua ni tentang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tu siapa? Wujud pada zaman pada zaman Ali, masa perang Siffin, maka Muawiyah masa tu dan geng-geng dia yang menipu dianggap sebagai pelaku dosa besar penipuan. Okey, jadi muncullah paling kurang ada 3 dari isu ni ada 3 golongan paling kurang yang berkaitan juga dengan isu politik. Tapi dalam hal Syiah tak membahaslah hal ni. Okey. 3 golongan ini adalah Khawarij. Khawarij anggap apa? Orang yang melakukan dosa besar bagi dia adalah kafir. Tak ada lagi. Dia hitam putih je. Orang mukmin, Muslim, baik, putih. Orang yang lain semua hitam. Kafir. Terus kafir. Khawarij. Mu'tazilah kata apa? Mu'tazilah ni, itu saya hurai sikit. Saya rasa saya perlu sambung untuk penjelasan tentang 5 prinsip dia tu. Okay. Kemudian Mu'tazilah ni dianggap bahawa orang yang melakukan dosa besar ni, manzilah bainal manzilatain tu kan. Okay. Secara khususnya disebutkan kat dalam buku ni, orang Mu'tazilah menganggap mereka tu Muslim tetapi bukan mukmin. Make sense? Okay. Muslim tetapi bukan mukmin. Manakala Hasan Al-Basri yang Hasan Basri siapa? Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Daripada halaqah dia lah keluarnya I'tazalah, Wasil bin Atta' dan pengasas-pengasas mazhab Mu'tazilah tu. So Hasan Basri menganggap bahawa mereka masih mukmin tetapi fasik. Mukmin yang fasik. Itu idea yang tak dapat diterima oleh Mu'tazilah. Okay, jadi isu kedua ni pun isu yang menjadi faktor kepada kemunculan mazhab-mazhab akidah. Faktor ketiga adalah pemikiran falsafah. Pemikiran falsafah ni datang daripada mana? Sejak zaman Umayyah sebenarnya bermula, tetapi aktif pada zaman Abbasiyah. Sebab apa? Pada zaman Abbasiyah, seperti yang saya cakap dalam kuliah-kuliah sebelum ni, masa zaman Abbasiyah aktif dilakukan penterjemahan daripada buku-buku Greek, buku Rom dan buku-buku falsafah Parsi. So, Parsi, Yunani ataupun Greek dan Rom, buku-buku tu mempengaruhi cara fikir orang Islam. Walaupun pada asalnya isu-isu yang dibangkitkan tu bukanlah isu yang diminati pun oleh orang-orang Islam yang sibuk dengan berjihad, sibuk dengan berdakwah. Okay? So, pemikiran falsafah pada zaman
Abbasiyah, bermula pada zaman Umayyah. Antara orang yang suka untuk membaca buku-buku falsafah ni adalah Al-Harith bin Kildah dan anak dia An-Nadar. Al-Harith bin Kildah dan anak dia An-Nadar. Okay, dia orang Arab tapi dia diminat dengan madrasah itulah, dengan schools of thought dari philosophical school of thought lah, dari Yunani, Greek dan Rom tadi. Jadi ada juga school of thought yang di kalangan umat Islam ni dekat Iraq pada masa tu. Okay, selain daripada tu ada falsafah ni dibagi kesan kepada topik yang macam mana kat dalam Islam. Nah, dibagi kesan kepada topik yang melibatkan sifat-sifat Allah. Ada tak Allah punya sifat zat? Ada tak sifat af'al? Adakah itu terpisah? Kan? Maknanya bila cakap pasal kalamullah, Quran makhluk ke tidak, apa benda tu? Itulah pengaruh falsafah yang berada di kalangan umat Islam. Okay? Saya ada cerita benda ni kan juga. Masa cerita pasal Mu'tazilah. That's why saya kata lebih baik saya cerita faktor-faktor dulu, baru nampak kenapa Mu'tazilah tu tiba-tiba wujud. Sebenarnya Mu'tazilah ni lebih banyak dipengaruhi oleh faktor falsafah ni berbanding dengan tiba-tiba muncul out of the blue macam topik yang tiba-tiba je saya cerita pasal Mu'tazilah tu. Okay, jadi pertama isu sifat Allah, khususnya dalam isu kalamullah tadi, adakah makhluk, adakah Al-Quran tu adakah makhluk, adakah attached dengan Allah, maknanya zat Allah, sifat Allah ke apa benda kalamullah. Maknanya pertama sifat Allah lah, sifat zat Allah. Isu kedua dalam pembahasan falsafah adalah qadar tadi, ada kaitan. Yes, sebab kadang-kadang diimport daripada kepercayaan agama lain yang difalsafahkan juga. Juga dalam Kristianiti kita ada Saint Thomas Aquinas, ni antara orang yang ni lah menulis tentang agama Kristian dan dipandang dari aspek falsafah. Saint Aquinas. Okay, kemudian kita ada berkaitan dengan qada juga iradatul insan, kemahuan ataupun willpower versus determination. Willpower versus determination. Predetermination sebenarnya. Qadar lah dengan perbahasan sifat manusia, af'al manusia, perbuatan manusia. Semua ada kaitan lah dengan yang tadi. Okay, so itu adalah 3 faktor. Apa dia? Ulang. Pertama, bahasa qadar itu besar dan yang paling panjang sekali saya explain. Yang kedua, pembahasan tentang isu pelaku dosa besar. Dan yang ketiga, pengaruh falsafah Yunani, Greek dan Rom yang juga membincangkan tentang sifat Allah, tentang qadar dalam bentuk falsafah. Berbahas sehinggalah lupa akhirnya bahawa Rasulullah pernah melarang perbahasan tentang qadar ni. So dia jadi normal tau. Jadi normal dengan adanya pengaruh dari Rom, Yunani dan juga Parsi tadi. So selepas ini saya akan bincangkan tentang 3 mazhab akidah. Okay. Mazhab akidah 4 lah, termasuk Mu'tazilah. Okay. Tapi Mu'tazilah lebih cenderung kepada pengaruh falsafah. Okey, sekian dan saya akan bersambung lagi. Jangan lupa untuk ikuti video seterusnya. Terima kasih.